Led Zeppelin diasaskan oleh Tommy Page pada tahun 65 dengan nama The Yardbird, tetapi tidak begitu berjaya. On and off hinggalah pada tahun 68 adalah tarikh rasmi di mana mereka bergabung, di mana Tommy Page, Robert Plant, John Paul Jones dan juga John Bonham bergabung dan membentuk Led Zeppelin. Dan mereka merakamkan album pertama pada tahun 69 dengan nama Led Zeppelin. Kemudian album yang kedua pada tahun 69. Ini antara satu yang menarik kerana Led Zeppelin antara satu-satunya band yang berada dalam sejarah dunia yang tidak pernah rilis single. Kerana konsep mereka pada waktu itu, mereka menganggap bahawa album dan mini album adalah prestige bagi rakaman. Jadi pada tahun 69 setelah merilis album pertama Led Zeppelin, diikuti tahun yang sama juga mereka rilis Led Zeppelin 2. Pada tahun 1970 mereka rilis Led Zeppelin 3. Pada tahun 71 rilis album yang tidak berjudul, tetapi kemudiannya para historian menamakan album tersebut sebagai Led Zeppelin 4. Walaupun dirilis sebagai unnamed, tiada title. Manakala album yang kelima dirilis pada tahun 73 berjudul Houses of the Holy, dan kemudian pada tahun 75 adalah album yang terakhir mereka rilis, iaitu Physical Graffiti. Itu adalah hanya 6 album yang dirilis oleh kumpulan ini, iaitu pada tahun 69 hingga 75 sebelum disbanded pada tahun 1980. Secara heritage, kumpulan ini mencapai reputation yang luar biasa. Macam semalam saya cerita, kata Nirvana hanya 5 tahun dan mencapai heritage untuk berada di tangga yang ke-30 sebagai 100 top greatest artists all the time. Mereka juga tak panjang, hanya 12 tahun dan 6 buah album, berbanding dengan Rolling Stone yang wujud sampai hari ini. Rolling Stone antara saingan besar kepada Led Zeppelin dari segi senarai band-band yang mencapai reputation yang besar, selain Queen, selain juga Pink Floyd. Tapi saya lebih mengkagumi Led Zeppelin adalah kerana pencapaian mereka dalam tempoh 12 tahun sangat luar biasa. Walaupun hanya 6 album, banyak karma dan juga banyak senario berlaku dalam kumpulan band ini sebelum kematian Bonham, yang kemudiannya menjadi satu karma terakhir hingga band ini disbanded. Okey, saya jelaskan juga kepada saudara bahawa Led Zeppelin tak mungkin dilupakan. Led Zeppelin tak mungkin dilupakan, akan diingati, dan ini antara baju yang saya rasa sangat luar biasa kerana masih lagi boleh dimiliki oleh, boleh berada di Malaysia. Itu soalan saya setelah saya meneliti kedudukan logo ni. Ini adalah istimewa kerana logo ini dirilis pada tahun 77 sempena untuk North American Tour ini. Dan kemudian baju ini adalah bukan merchandise, baju yang dijual untuk pembeli tiket. Dia tidak dikeluarkan dalam bentuk pasaran terbuka, tetapi hanya dijual di luar stadium konsert bagi para peminat yang datang dan membelinya. Dan saya terkejut kerana baju ni boleh berada selai di Malaysia dengan keadaan yang sangat okey. 1977 tiada copyright kerana ini adalah baju yang dijadikan anda membeli bersama dengan tiket. Jadi tak apa, anda boleh Google tag dia, lupus, bukan lupus, telah hilang semua, faded dia panggil. Tapi yang menarik, setelah saya bagus juga kerana baju ni saya tak akan terheret untuk membaca sejarahnya, sebab walaupun saya minat Led Zeppelin tahap gaban, tapi hanya kerana t-shirt ni saya tengok semalam, saya terpaksa membaca dan menjelongkar banyak artikel untuk mengetahui apa yang istimewa dengan Led Zeppelin t-shirt ni hingga owner dia minta RM3,000. Jadi setelah itu saya balik dan baca, dan saya boleh bagi tahu kepada saudara-saudara bahawa owner mungkin sepatutnya menjual dalam pasaran antarabangsa. Saya yakin baju ni bukan diburu di Malaysia saja, tapi hardcore Led Zeppelin memburunya di seluruh dunia. Kerana anda tahu Led Zeppelin bukanlah nama kecil. Dari segi 100 greatest artists all the time, mereka disenaraikan di tempat yang ke-14. Hanya ada satu band di depan mereka, iaitu Rolling Stone yang berada di tangga yang ke-4. Tetapi dengan sejarah Rolling Stone yang meraihkan 60 tahun pada tahun 2022 nanti, Rolling Stone hanya lagi 2 tahun, mereka akan meraihkan 6 dekad Rolling Stone. Dan Rolling Stone aktif hingga sekarang. Sesuatu yang luar biasa adalah kerana Led Zeppelin hanya aktif 12 tahun, daripada tahun 68 hingga tahun 80. Dia ada reunion tahun 85, dia ada reunion tahun 87, dia ada reunion tahun 1995, dan reunion terakhir adalah pada tahun 2005.
Tetapi semua reunion tersebut dianggap sebagai bukan Led Zeppelin. Banyak pengkritik mengkritik bahawa ia bukan Led Zeppelin tanpa Bonham. Berarti kita hanya akan bercakap mengenai sejarah tahun 68 hingga tahun 80. Yang saudara juga perlu tahu, album terakhir mereka iaitu Graffiti, Physical Graffiti dirilis pada tahun 75. Berarti ketika Led Zeppelin masih aktif, tahun 75 hingga tahun 80 tiada album. Kerana banyak peristiwa berlaku di sini, iaitu termasuk Robert Plant mengalami kemalangan teruk pada tahun 1975 menyebabkan beliau hampir lumpuh, tetapi berjaya membuat recover dan kembali pada tahun 1977. Ini yang penting. Kerana konsert ini adalah konsert coming back Led Zeppelin selepas pulihnya Robert Plant dari kemalangan. Dan dia mencipta fenomena di Amerika kerana itu disebut juga selain daripada Led Zeppelin United States of America 1977, para ahli sejarah muzik juga menulisnya sebagai North American Tour. Dia ada dua nama, sama ada dikenali sebagai United States of America 1997 atau 1977 juga, tapi dia lebih dikenali sebagai North American Tour tahun 1977. Tour yang dibuat kerana Led Zeppelin tidak menghasilkan album sejak Robert Plant kemalangan dan Led Zeppelin tidak mengadakan konsert dalam tempoh 2 tahun. Jadi apabila Plant pulih dan boleh kembali menyanyi, inilah konsert yang mereka anjurkan yang mencetuskan fenomena yang saya akan cerita kepada saudara nanti, bahawa pada tahun 70-an konsert ini disenaraikan sebagai jenis Book of Record. Kerana salah satu daripada tour di North American iaitu di Pontiac Dome di Michigan, dia telah mencatatkan kehadiran penonton 76,000 orang penonton. Ini satu daripada tour yang mengedarkan t-shirt ni. Itu dipanggil North American Tour. Itu salah satu tour itu telah berjaya mencipta rekod Guinness Book of Record kerana tontonan live yang terbanyak iaitu 76,000 penonton. Tempatnya adalah di Pontiac Dome, Michigan. So, saya rasa baju ini bernilai adalah kerana dia sebahagian daripada merchandise yang diedarkan di pintu konsert bagi mereka yang hanya memiliki tiket untuk layak membeli t-shirt ni. Jadi saya heran kerana dia masih ada, condition yang masih baik. Jadi saya faham kenapa owner semalam bertegas dengan harga dia dan memaklumkan kepada saya, kalau abang tak percaya, tolong selidik dan tolong capai value baju ni, dan saya pun balik dan selidik. Pada tahun 75, selain daripada kecederaan yang dialami oleh Robert Plant, tahun 77 tahun konsert ini dijalankan juga adalah tahun karma. Tahun karma maksudnya saya menggunakan adalah tahun nasib malang kerana tahun yang sama juga anak Tommy Page meninggal. Careless, tak silap saya nama anak dia, meninggal pada usia 5 tahun. Berarti tahun berduka yang sangat besar. Kemudian pada tahun 79 Paul Bonham overdose kerana ketika bermain drum beliau mengambil arak dan juga pil dadah, dan kemudiannya campuran pelbagai bahan alkohol dan juga drug dalam tubuh menyebabkan dia overdose, dan tak lama kemudian pada Oktober 1980 Bonham meninggal dunia dan akhirnya kesemua anggota membuat keputusan disbanded ataupun bubarkan saja Led Zeppelin. Jadi t-shirt ni bersaiz M. Saya bukan barang orang, tapi saya tahu sejarah, saya cerita. Ini terpulang pada saudara untuk membuat keputusan kerana owner nak 3,000. Tapi saya akan advise kepada owner untuk jual dalam international market kerana saya tahu bahawa bagi mereka yang meminati Led Zeppelin, tidak ada baju Led Zeppelin yang lebih bersejarah melainkan baju ini. Kerana baju ini adalah tour kembalinya, sejarahnya adalah tour kerana kembalinya Robert Plant setelah mengalami kemalangan yang serius. Kemudian tahun yang sama juga Robert Plant, Tommy Page kehilangan anaknya yang berusia 5 tahun. Kemudian 2 tahun selepas konsert ini, kemudiannya Bonham overdose. Dan 3 tahun selepas konsert ini, Bonham meninggal dan Led Zeppelin disbanded. Dan bezanya, baju ini bukanlah keluaran untuk album, bukan keluaran untuk jualan merchandise, tetapi dianggap sebagai keluaran khas kerana hanya peminat yang hadir dalam semua konsert North American Tour atau United States of America 1977 saja yang layak membelinya. So, dengan tahun 77 dia keluar, maksudnya 87, 97, 2007, 2017, dengan usia 43 tahun dan berada dalam kondisi begini, single stitch atas dan bawah, warna putih dan tak pudar, hanya kecuali faded pada tagnya. Ini adalah satu barang yang saya rasa kalaulah ada akses untuk jualan antarabangsa, saya fikir peminat fanatik Led Zeppelin akan memburunya bagai nak rak lah.
Led Zeppelin juga adalah satu band yang lahir di London, Amerika, di London, United Kingdom. Kemudian album mereka mencapai prestasi yang luar biasa di Amerika. Untuk pengetahuan saudara, keseluruhan 300 juta album mereka yang dipasarkan, 105 juta adalah dicetak dan dibeli oleh peminat mereka di Amerika Syarikat. Kalau saudara lihat yang terakhir pada tahun 2010 tak silap saya, dia menjadi satu-satu band yang dijemput bermain di depan dia bukan satu sesi resesi yang dihadiri oleh Presiden Barack Obama dan juga 3 anggota kumpulan Led Zeppelin, dan Obama menjadi presiden waktu itu, menjadi tetamu kehormat untuk melihat persembahan pelbagai band dan juga pelbagai choir terbaik di Amerika menyanyikan semula lagu-lagu Led Zeppelin di hadapan anggota Led Zeppelin dan di hadapan Presiden Amerika Barack Obama. Macam saya kata tadi juga, Led Zeppelin tak banyak, hanya 6 album. Kita pun tahu lagu terbaik yang pernah mereka ada adalah Stairway to Heaven, yang disenaraikan sebagai lagu nombor 2 daripada 10 lagu terbaik dunia, iaitu satu tangga di belakang lagu Queen Bohemian Rhapsody. Manakala band ni macam saya sebutlah, kalau anda cari di bawah 100 greatest artists all the time, mereka berada di tangga yang ke-14. Tetapi di bawah 100 hard rock band all the time, mereka adalah di tangga pertama. Maksudnya di bawah kategori rock, Led Zeppelin disenaraikan sebagai band rock nombor 1 di dunia berbanding band-band yang lain. Cuma ada perbezaan. Reputation dan prestige dalam 100 greatest artists all the time, mereka berada di tangga ke-14, dan kita faham logiknya kenapa Queen berada, kenapa Rolling Stone berada di tangga ke-4, kerana Rolling Stone mempunyai sejarah yang lebih panjang, iaitu aktif lebih daripada setengah abad. Ini memberi ruang pada Rolling Stone untuk mencapai lebih banyak konsert, lebih banyak jualan album, lebih banyak penghasilan kewangan, lebih banyak kerjasama dengan periklanan, lebih banyak reach around the world, lebih banyak keuntungan pada record label yang memberi pemarkahan untuk disusun dalam ranking 100 greatest artists all the time. So, itulah t-shirt yang ada. Dibuka dengan harga 3,000, owner dia. Saya cuma diminta oleh owner untuk melihat apa yang ada di sebalik United States of America 1977. Saya fikir itulah sejarah yang besar, kerana saya pun tak pernah tahu Robert Plant mengalami kemalangan yang teruk dan hampir mati, tak dapat menyanyi. Dan kemudian barulah saya tahu dalam tempoh 12 tahun Led Zeppelin, sebenarnya hanya 6 tahun, iaitu tahun 69 mereka menghasilkan 2 album, itu Led Zeppelin dan Led Zeppelin 1. Tahun 70 mereka menghasilkan Led Zeppelin 2. Tahun 71 mereka menghasilkan Led Zeppelin 3. Tahun 73 mereka menghasilkan album yang tanpa nama, kemudian diikuti oleh album Houses of the Holy, dan kemudian album terakhir tahun 75, iaitu Physical Graffiti. Ini memberi gambaran kata sukar untuk mana-mana band yang kita lihat. Walaupun saya baca Ramones, saya pernah cerita tentang Ramones ataupun Ramones kepada saudara, itu band yang American oriented kerana mereka berasal daripada New York. Saya pernah bercerita pada saudara juga mengenai Rolling Stone. Saudara juga boleh melihat prestasi band-band yang lain seperti Queen, prestasi band England yang datang ke Amerika, yang saya kata satu band kemudian 4 band, iaitu Deep Purple, yang kemudiannya melahirkan Whitesnake, melahirkan Iron Maiden Band, melahirkan Rainbow, dan kemudian ada sedikit connection dengan Black Sabbath. Tetapi saya fikir Led Zeppelin adalah band yang sangat original, kerana selepas saja kematian Bonham, ketika mereka masih lagi berada di puncak, tapi mereka membuat keputusan disbanded, iaitu dibubarkan. Dan ada 4 sahaja reunion, kerana demand yang sangat tinggi. Pada 1985 ada satu reunion, kemudian 1987 ada satu reunion, 1995 ada satu reunion, dan reunion terakhir ada 2007. Itu pun para penganalisis muzik tidak menyenaraikan sebagai reunion Led Zeppelin. Mereka lebih menganggap hanya apresiasi saja, kerana mungkin dari segi kualiti muzik, dari segi persembahan, tidak mencapai kegemilangan ketika Bonham berada bersama Led Zeppelin. Suka saya katakan juga bahawa Bonham dianalisis sebagai seorang yang mengalami gangguan disorder, iaitu gangguan, saya nak sebut gangguan mental agak salah, tapi dia ada gangguan disorder, split karakter, menjadikan beliau hidup bergantung kepada ubat-ubatan, dan kemudian diburukkan lagi oleh kemasyhuran. Dia tak dapat menyesuaikan diri dengan kemasyhuran, dia terlibat dengan dadah dan alkohol, hinggalah konsert di Amerika pada tahun 79 dia overdose, dan kemudian meninggal pada 8 hari bulan Oktober 8 hari bulan Oktober 1980, yang menjadikan hari ini Led Zeppelin hanyalah satu kenangan.